Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda yang sedang menonton Cicit Ustaz tu. Riz buat live hari ni nak bagi tahu kita ada special guest artis pada episod kali ni. Nak tahu siapa, kenalah tengok sampai habis. Jangan tukar siaran, janganlah pergi mana-mana yang lain. Tunggu kalau ni kita tengok soalan yang pertama ni dia tanya. Siapa guest artis? Aku tengah cari Ustaz ni lagi. Aku rasa aku dah nampak Aku dah jumpa Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita terpaksalah reveal inilah dia. Okey, ada apa-apa nak cakap tak? Apa khabar semua? Assalamualaikum. Kalau nak tahu kita orang buat apa, tunggu kejap lagi. Okey, aku end lah kita sembang. Kita sembang. Jom. Okay. Ustaz dari mana tadi? Dari rumah. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Riz Ismail dalam Cicit Ustaz. Episod kali ini kita bersama dengan seorang bintang. Bintang-bintang yang baru dan namanya gah lah di Malaysia ni. Jadi tak lain dan tak bukan, kita persilakan Ayi. Assalamualaikum Ustaz. Tak adalah gah mana Ustaz, biasa-biasa je. Ayi Floor 88 kan? Ya, saya. Okey, nak kenal Ayi dengan lebih dalam lagi. Ayi orang mana sebenarnya? Nampak muka macam orang Arab kan, Pakistan. Tapi Ayi dia sebenarnya mak saya dulu, dia masa dia nak melahirkan saya, dia suka tengok cerita Hindustan dengan Mr Bean. Hello. Lain macam Betul. Hindustan campur Mr Bean Itulah hidung besar ni. Saya asal Sabah. Okey. Saya berumur 23 tahun. Baik. And sekarang saya tengah aktif dengan band Floor 88. Di mana Floor 88 sekarang masih lagi aktif dalam show promotion untuk lagu Hutang. Sebab lagu Hutang ni dia punya, orang cakap impact dia tu lagi kuat daripada lagu-lagu sebelum ni tau. Sebab mungkin ramai orang berhutang kat luar. Mungkin sebab isu dia. Mungkin sebab kita orang buat pun sebab isu dia masih relevan dekat Malaysia. Dekat mana-mana pun. Tak kira umur lah, hutang ni memang semua orang buat. Budak-budak kecil pun dah berhutang dengan makcik kantin ke apa kan. So, kita orang buat lagu tu untuk bagi kesedaran lah untuk masyarakat di Malaysia, luar Malaysia ke macam tu. Dan itu juga antara sebab kita panggil Ayi dia buat dakwah dalam lagu sesuai dengan tema kita. Tajuk kita hari ni adalah komunikasi dalam Islam. Okey, disebabkan Ayi cakap tadi ada buat dakwah melalui lagu dan seterusnya. Jadi kita nak tanya, macam dalam Islam dia ada satu konsep dipanggil tabayyun. Tabayyun ni Ayi sila terangkan. Tabayyun satu korang pasti Ustaz. Kita saja go. Tabayyun ni maksudnya bila orang bagi tahu kita satu berita, kita mengkaji selidik tentang berita tersebut. Betul ke, tak betul ke? Maksudnya jangan terus mempercayai. Terus cakap jelah. Kita kena selidik dulu. Macam dulu dikatakan Ayi ni bercinta dengan Baby Shima kan. Tapi padahal rupanya buat lagu sama-sama. Itu cerita sebenar je. Jadi itulah cara Islam menggariskan panduan, cara untuk kita tahu berita sebenar. Okey, Ayi, bila kita sebut komunikasi, Ayi kan grup. Berapa orang ada dalam grup? Ada 6 orang. 6 orang kan? Cukup semualah. Ya, cukup semua. Jadi mesti orang kata sedangkan lidah pun kita tergigit, ini kan pula dengan boleh kata sahabat dunia akhirat lah sebab kita sama-sama naik, sama-sama pergi buat show dan sebagainya. Mesti ada berbalah mulut ataupun sebagainya. Jadi kita tengok band-band dekat luar negara. Macam One Direction, Green Day, The Beatles. Banyak mereka-mereka ni yang macam aku dah ada nama aku Chow lah. Betul. Aku dah ada nama aku Fly lah. Okey, macam mana Ayi maintain hubungan antara anggota-anggota Floor 88 ni? Okey, sebenarnya band ni asal dia dari tahun 2002. Dah lama dah. Lepas tu kita orang berjumpa di Aswara, kita orang belajar di Aswara. So kat situ kita orang dah start balik, kira macam rekrut balik lah Floor 88 ni. Lepas tu kita orang management lama kita orang yang pasal komunikasi ni, lagu Hutang pun kita orang dah gaduh lah. Sebab ada yang nak buat, ada yang tak nak buat. Acoy dia buat lagu Hutang ni. Lepas tu first kali kita orang tengok lirik dia, kita dengar melodi dia, kat situ kita orang dah bercanggah idea. Maksudnya bercanggah pendapat lah. Kita orang tak nak lagu ni, sedangkan yang ni nak, yang ni tak nak. 3 orang nak, 3 orang tak nak. So sampai satu show tu kita orang punya drama dia macam merajuk lah, ada cerita juga. Lepas tu dia siap makan dekat tepi, tak nak dengan kita orang. So ada kita orang punya bassist ni, dia jenis yang cool down, dia jenis yang abang-abang lah. So dia yang panggil akram, borak balik, kita berbincang macam mana. So benda tu alhamdulillah, sebab dalam satu band ni dia kena ada seorang baran, seorang yang jenis yang cool down, yang lain ni jenis follow.
So dua karakter yang jenis cooldown ni dia paling penting dalam band. So bila dia ada, dia yang boleh menyelesaikan masalah. Apa keputusan dia, bila semua berbincang dan keputusan dia, alhamdulillah semua setuju. Sekarang hutang pun orang terima dan okey, konteks lain pula, kita lari sikit. yes. Ayi mesti ada peminat, die hard fan dan sebagainya. Kalau ada yang berhubung yang suka kita tu tak ada masalah lah. Banyak memuji, memberi semangat. Yang haters ni, dia cakap macam-macam. Kadang-kadang tulis pun macam baru-baru ni pun tulis tak masuk akal. Baru kita tengok tadi kan, tak masuk akal tulisan tu. Jadi macam mana Ayi sendiri menghadapi situasi macam ni? Dan apa patut ke dia orang cakap benda-benda yang bila kita tengok, kau ni orang Islam ke ni? Betul. Tulis macam ni kan? Ayi pernah hadapi situasi Pernah macam ni? dalam 10 tu ada 6 lah. So setiap kali macam saya tengok komen tu, saya akan refer saya punya ayah. So ayah saya yang jenis yang kau tak payah layan sebab dia kenal kau tapi kau tak kenal dia. And dia komen pun ikut hati dia je. Dia tak selidik dengan lebih dalam apa macam Ustaz cakap tadi. Dengan lebih dalam pasal Tabayun, isu yang tabayun, tabayun. So ayah saya banyak nasihat saya lah sebab dia cakap kalau orang tu baik, kau layan dengan baik. Tapi kalau orang tu jahat, dia jawab dengan Allah sendiri. Kita doakan dia je lah. Semoga dia dibagi petunjuk yang baik daripada Allah SWT. Okey, bagus. Satu nasihat yang baik pada anda di luar sana. Nak komen lah baik-baik. Tak perlu nak tulis benda-benda yang mengarut. Bukan Ayi saja, malah orang lain yang kadang-kadang tak terkenal Bukan pun. artis pun. Orang yang tak terkenal pun mesti ada geng-geng ni. Apalah buat kat rumah tu bawa bertaubat lah. Okey. Seterusnya Ayi. Ya. Bila kita sebut komunikasi Islam secara tak langsung dalam lagu Ayi sendiri, mesti ada dakwah yang Ayi buat lah. Nabi kata orang yang sebaik-baik orang ni adalah khairun nas anfa'hum linnas. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang beri manfaat pada orang lain lah. Walaupun lagu kita tengok dari segi dasarnya memang adalah satu perkara yang boleh dikatakan lebih kepada melalaikan lah. Walau bagaimanapun, dengarnya ni kita nak masuk tentang lagu hutang ni lah. Apa sebenarnya elemen yang Ayi bubuh dalam tu supaya dapat communicate? Sebab orang sekarang ni kalau kita datang ada cakap, Ayi tak baik berhutang ni. Orang tak suka. Berhutang sikit-sikit. Bila kita cakap secara terus ni, orang ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Betul. Tapi bila kita buat cara halus, cara lagu dan sebagainya, orang yang mendengar pun sikit sebanyak mendapat manfaat. Jadi apa sebab Ayi nak buat lagu ni dan apa elemen-elemen macam Ayi sendiri macam mana, apa yang diletakkan dalam lagu tu sebab boleh buat lagu? Okey, macam saya cakap tadi, berdakwah ada macam-macam cara. Baik. Sebab kalau kita terus tegur di depan-depan, ada yang sentap. So dalam lagu tu elemen-elemen yang kita orang masukkan, dalam Malaysia kita orang masukkan elemen kuda kepang, elemen Jawa, ada gamelan dalam tu, tradisional lah. Dekatlah dengan rakyat Malaysia sebab Malaysia hidup dengan tradisi Malaysia. So budak-budak pun dah dengar macam mana bunyi gamelan. Kita didik dia dari segi lagu yang orang boleh terima. Ada 4 generasi lah. Tepuk amai-amai budak kecil. Baik. Buai laju-laju besar sikit. Kambing biri-biri. Okay. Yes, kambing biri-biri yang umur-umur bila dah nak balik sikit dia tahulah lagu budak-budak. Lepas tu last sekali Memandai Fasola, di mana kita orang ambil daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee punya filem Laksmana Doremi. Yes. So benda tu kita orang rasa sebenarnya hutang ni eksperimen. Kita orang cuba buat macam mana nak tarik hati kanak-kanak, remaja dengan juga dewasa. So alhamdulillah lagu tu diterima. Dalam 4 lagu tu yang paling macam ayat ni memang ayat motivasi lah. Ada lirik dia, boleh belanja sikit? Chorus dia kot? Chorus dia. Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri yang sudah datang dari Jawa, mana kau nak lari bawa duit tu ke mana? Sedap tak sedap? Memang sedap lah, 40 juta bhai, bukan sikit jadi itulah dia. Walaupun apa sekalipun bidang yang kita buat kan, Ayi sebagai seorang penyanyi yang terkenal, pelakon ke, baik penerbit dan sebagainya, masukkan sikit sebanyak didikan agama, pengajaran agama, supaya benda tu bukan saja hiburan tapi sedikit-sedikit lah kita masukkan supaya orang sedar. Ayi tu sekolah agama? Saya tak sekolah agama tapi masa darjah 5 bapa saya hantar dekat sekolah pondok. Baik. Bukan sekolah pondok lah, dia macam kelas mengaji, tapi dalam kelas tu dia ada ajar pasal solat, pasal semua. Dia macam sekolah pondok juga lebih kurang. Bagus-bagus. Ayi ada itulah, kadang-kadang kita
tak sangka apa yang kita buat boleh jadi satu ikutan dan juga peringatan bila kadang-kadang sekarang ni kes hutang ni bukan maksudnya isu hutang ni bukan kecil kan, sampai boleh dibawa ke mahkamah dan seterusnya. So ada peringatan-peringatan yang kecil sebegini bagus untuk kita semua dengar. So anda semua di luar sana di rumah bolehlah sama-sama dengar lagu IE Floor 88 dengan type apa hutang Hutang. ada 40 juta yang itulah video dia. Baik. Ayi dah berapa lama dah sekarang dalam industri? Dalam industri 5 tahun ada? Dah masuk 3 tahun, tapi sepanjang tu sebelum 3 tahun tu kita orang dah buat band lah. Maksudnya underground, kita orang banyak berjalan bawah tanah lah. Okey. Oh, sebelum ni underground juga. Yes. Okey. Baik. Tanya pendapat Ayi lah. Ada orang kadang-kadang bila macam contohlah kita dapat job ataupun ada orang mesej kita kan. Dia mesej niatnya baik. Cakapnya baik. Lepas tu bila kita baca, kadang-kadang orang menginterpretasi apa yang kita tulis tu dengan cara yang lain. Cara ni sering terjadilah. Bukan saja dalam hidup kita, malah yang paling banyak terjadinya bila dekat komen-komen lah. Ya. Orang ni kadang-kadang dia tulis okey je, kita baca okey. Mungkin you baca, asal lain. Interpretasi orang lain-lain. Asal dia macam marah aku ni kan? Padahal kita yang terlebih emosi dan sebagainya. Jadi untuk mereka-mereka di luar sana ataupun rakan-rakan artis sendiri kan, macam mana nak kontrol? Ayi selalu buat apa bila kalau aku balas ni nampak aku pula yang tak baik ni. Ayi buat apa benda-benda macam tu? Dia kalau saya cerita dari WhatsApp dulu lah. Saya tak suka kalau kita orang fanatik jenis yang kalau WhatsApp dalam grup tu sebab masing-masing interpretasi dia lain-lain. So paling senang kita call terus. Kalau kita dah WhatsApp dia rasa kenapa kau cakap macam ni bla 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 semua. Call terus, senang. So tak ada perbalahan. Tapi kalau dari segi macam komen netizen semua, kalau awak rasa awak patut komen, reply balik apa dia komen tu, tapi dengan komen yang bagus lah. Jangan kita lawan komen dia negatif balik. Kalau dia maki kita saya setengah komen, saya akan reply macam contohlah dia bagi negatif komen. Saya akan komen, terima kasih atas nasihat awak. Saya doakan semoga awak panjang umur dan rezeki dan diberkatilah. Doakan saya juga. Saya cakap. Tapi kalau macam komen-komen yang saya macam biarlah. Saya malas lah. Tak payah layan. Sebab kalau kita layan makin lama diorang makin naik kepala orang cakap. So benda tu agak bahaya jugalah. Kita kena fikir masak-masak. Kita kena kaji. Betul. Jadi bagus umur 23 tahun boleh fikir. Biasa orang ni muda-muda dia hentam orang nak cakap, kau nak cakap aku, okey aku cakap balik. Kita dah panas. Alhamdulillah memang ada baguslah. Sebab saya macam ni, saya dengan ayah. Ayah satu and bandmate saya semua orang yang dah berumur. Maksudnya 26 ke atas. So you paling muda lah. Saya paling muda. Saya 23. So diorang banyak mengajar saya lah macam mana hidup dalam industri, macam mana hidup dengan orang yang berperangai macam kita tak tahan. So macam tu lah. Baik. Nak cerita sikit. Ya. Bila sebut tentang komunikasi, dulu ada kisah sahabat Rasulullah SAW. Ada seorang orang kafir lah, orang yang bukan Islam. Dia masuk dalam masjid. Masa tu Rasulullah tengah buat dakwah, tengah sembang-sembang dengan sahabat-sahabat yang lain, tengah bagi peringatan dan sebagainya. Dia pergi kat depan sekali, dia kencing. Maksudnya dalam orang masjid. Kafir tu kencing? Dalam masjid. Bila dia kencing orang sahabat-sahabat lain semua macam, Astaghfirullahalazim. Apa dia buat ni yang macam biadab gila. Ada seorang sahabat nak bangun ni, nak pergi nak bantai lah kan, bawa pedang apa semua nak pergi bergaduh dengan dia. Rasulullah kata jangan. Tunggu. Sebab apa? Rasulullah kata bagi dia habis kencing dulu. Biarkan selesaikan dia punya kerja dulu. Bila habis je kencing, yang lain ni semua nak marah ni. Yalah macam provokasi yang begitu tinggi. Yalah, betul. Macam menguji kesabaran betul. Bila Rasulullah pergi kat dia, Rasulullah cakap kat dia, tak boleh buat macam ni. Dengan nada yang baik. Kencing apa semua ni perlu buat di sepatutnya. Rupa-rupanya ni tengok hikmah Mamat yang datang kencing dalam masjid tu bukan dia nak provokasi. Dia nak tengok betul ke ni Rasulullah yang diceritakan oleh orang ramai adalah seorang yang faham
yang reti untuk menegur siapa orang. Bila dia tahu, bila dia tengok Rasulullah tegur begitu, Rasulullah cakap dengan cara yang baik, Rasulullah bagi perkataan-perkataan yang tidak ada caci makian dan sebagainya, dia terus mengucap masuk Islam. Akhlak memainkan peranan yang sangat penting dalam menegur, berkomunikasi dengan orang. Jadi apa sekali keadaan pun, tu dia Nabi, sebab benda-benda yang berlaku dalam hidup Nabi ni adalah satu contoh ataupun cerita yang boleh kita ambil banyak pengajaran. Kita harapkan satu hari lah, saya doakan kepada Ayi boleh keluarkan lagu-lagu yang mana yang bukan saja memberi peringatan, tapi kalau orang dengar tu orang macam, dia ni nak tahulah pasal Islam lagi. Kan, benda-benda yang peringkat tu. Tapi yalah, kita bukan kata lagu Ayi tak bagus kan ni. Lagu Ayi cukup-cukup memberi kesan kepada orang ramai. 40 juta daripada rakyat Malaysia yang melihat, yang mana kalau kita tak dapat 100 orang, 50 orang yang ingat tentang hutang dia, dapat pahala dah. Islam dia ada 7 peringkat tau dalam Islam. Yang pertama dia jahil, ataupun ada perkataan lain dia panggil peringkat terlintasnya nak buat baik. Bila terlintas nak buat baik, dia belum lagi dikira. Tetapi bila sampai peringkat dia dah nak, macam dia dah pasang niat, tu pun dah dikira. Saya tak tahu niat awak dulu buat lagu ni untuk apalah. Tapi kalau ada niatnya untuk memberi peringatan dan sebagainya, daripada niat tu sendiri sebelum lagu ni dah keluar pun dah dapat pahala. Mungkin mak ayah pun banggalah kan dengan apa hasil kerja anak-anak yang dah dihasilkan dan seterusnya. Dan Ayi sendiri satu saya nak tanya perkongsian lah, sebab awak muda tau. Alhamdulillah umur yang sangat muda terlibat dalam industri. Alhamdulillah. Bila awak communicate dengan abang-abang ataupun macam dekat set ni kan, kita jumpa-jumpa dengan orang yang lebih tua daripada kita, apa cara yang awak maintain supaya kita ni dikatakan sebagai orang yang reti hormat orang tua? Dan apa mesti ada seseorang yang terlibat dalam dunia industri ni, biasa dia ada satu kata-kata yang dia pegang. Pergi mana-mana pun dia bawa kata-kata ni. Ada yang terlibat dalam hidup dia fluid banyak membantu saya lah. Bila saya lupa macam salamlah orang tu, diorang yang akan tegur saya. Sebab diorang sebagai abang-abang memang diorang layak lah, sebab diorang yang tegur saya apa saya salah, apa saya kena buat. So benda tu bila dah selalu diorang tegur, dah immune dalam diri kita. So setiap, walaupun saya datang seorang ke set sini, dekat mana-mana syuting saya datang seorang, saya ingat apa dia cakap, apa-apa pun tak kenal ke, salam. Salam itu penting. So benda tu yang bagi saya, orang cakap, untuk hidup lah, untuk hidup orang hormat kita. Macam mana kita nak hormat orang sedangkan macam mana orang nak hormat kita sedangkan kita tak hormat orang. So sebelum tu kita hormat orang dulu, baru hormat orang kita. Orang hormat kita. Yes. So, yalah baguslah, menghormati amalan mulia kan. Dan benda itulah saya pupuk dalam diri. Pernah tak dekat dalam situasi hidup ni, ada orang ataupun peminat yang datang nak provoke you? Macam, nyanyi tak apa-apa. Ada tak? Biasanya, kalau pernah, kongsikan macam mana pengalaman tepis. Yang dalam handphone ni tak apa, kita boleh, tak apalah delete ataupun block. Yang zahir depan muka kita ni, ada pernah lalui? Tak pernah lagi rasanya. So saya tak jumpa lagi orang yang macam tu. Alhamdulillah lah. Okey, bagus, syukur. Tapi apa-apa pun, muda ke tua ke, kita mesti berinteraksi, berkomunikasi dengan cara yang baik. Betul. Hormat menghormati. Betul lah tu, datang set salam kat rumah orang pun, kita masuk rumah orang kan, kita bagi salam dulu, senyum dan sebagainya. Kerana salam, senyuman dan sebagainya ini adalah dikira sebagai sedekah. Sedekah. Tahu bagus. Mestilah orang itu yang belajar. Baik. Akhir sekali, nasihat Ayi kepada semua yang meminati Ayi di luar sana dan cara untuk komunikasi yang terbaik dalam Islam pada pendapat Ayi, silakan. Okey, pada pendapat saya, cara kita berkomunikasi, biarlah orang cakap, kita fikir dulu macam mana kita nak cakap sesuatu benda tu. Kalau kita rasa dia jenis yang tak terima, kita bercakap dengan cara yang dia boleh terima. Sebab kita tahu macam mana, kita tahu perangai orang ni jenis yang tak boleh terima. Mungkin kita call dia ataupun kita jumpa dia terus. Ataupun kita bercakap dengan, orang cakap, nada yang rendah lah. Jangan sampai dia terasa apa yang awak cakap ataupun apa yang awak cuba nak sampaikan. Yes, benda tu lah. Okey, satu lagi saya pun nak ingatkan anda semua. Biasa orang cakap macam ni, okey, Ayi, bukan Ayi lah, orang lain lah, siapa-siapa yang lain. Ahmad lah kata, Ahmad, kalau dengan mak cakap baik, dengan kawan-kawan cakap kasar ataupun cakap cara yang berlainan.
dengan girlfriend pula cakap lembut kan dan sebagainya. Okey, ada orang tanya, betul ke, bolehkah kita kata Ahmad ni seorang yang munafik? Sebab depan orang ni dia lain, depan orang ni dia lain. Betul. Sebenarnya taklah. Oh, tak. Setiap komunikasi kita kepada orang yang tertentu ada cara dia. Yes, betul. Bukan dengan kawan kan, ada benda-benda yang kita bergurau dengan kawan kita, taklah gurau dengan mak kita. Dan ada benda-benda yang kita bergurau dengan girlfriend kita ataupun pasangan kita, tak adalah kita bergurau dengan orang yang lain. Dan seperti inilah, jadi menghormati orang mengikut kepada kadar ataupun mengikut kepada statusnya juga, bukan satu perkara munafik dan perlu diamalkan. Bukan kata, oh, you belakang mak jadi orang lain, itu adalah kurang ajar. Tidak, itu adalah munafik, tidak. Sedangkan Nabi sendiri menghormati orang yang lebih tua. Dan Nabi ni, peringkat dia hormat orang tua ni, kalau orang jalan depan dia, kan, dia tak akan pergi ke sebelah untuk potong. Sebab dia merasakan itu adalah satu akhlak ataupun satu perbuatan yang macam tak menghormati lah, kan. Macam tiba dia pergi tepi, lambatlah orang tua ni, seolah-olahnya begitu. Jadi Rasulullah SAW jaga komunikasi body language dia dengan orang pun sehingga begitu. Jadi insya-Allah semoga apa yang dibincangkan, apa yang Ai sebagai orang yang dalam industri muzik pesan kepada anda, dengar lagu dia, bayar hutang dan sebagainya ini menjadi satu komunikasi yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Sesiapa yang fikir tentang akhirat, buat apa-apa untuk akhirat, Allah akan tenangkan hati dia, Allah akan mudahkan segalanya. Baik, insya-Allah saya nak pergi minum kopi dengan Ai sebab Ai suka minum kopi katanya. Nak belanja saya kan, Fi? Boleh Dal. Jom. Kat sana Ustaz. Jom. Baik. Jom. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baiklah, kembali bersama kita dalam Chit Chat Ustaz. Kita nak teruskan dalam segmen menjawab soalan. Soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, bagaimana kita nak memaafkan seseorang yang telah melukakan hati kita? Okey, baik. Soalan dia, bagaimana kita nak maafkan orang yang pernah melukakan hati kita? Saya pasti semua anda-anda di rumah ni memang pernah rasa perkara ni. Tak kisahlah yang sedang bercinta ke, yang tak bercinta ke, yang ada mak ayah, yang ada keluarga, yang ada kawan-kawan, mesti sekali ada rasa lah, aduh sedihnya kenapa dia buat macam ni kat aku. Baik, tips pertama kepada anda semua yang sedang menjalankan hubungan, maksudnya kita ni bersosial dalam kehidupan kita. Mestilah kita mesti bercakap dengan mak ayah, mesti bercakap dengan kawan-kawan dan semua orang kita bercakap. Jadi, pesanan saya kepada anda semua, Nabi SAW pesan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maksud dia apa? Sesiapa yang beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang khair, yang baik, ataupun dia diam. Baik, dalam sesuatu percakapan ataupun conversation ataupun apa-apa saja yang menukar sesuatu speech kan, kita bercakap dengan orang ni, pasti kita akan ada keadaan yang kita boleh fikir untuk nak jawab macam mana. Kadang-kadang ada orang main lepas saya bercakap kan, dia ni panah bara lepas. Itu adalah titik permulaan yang akan merosakkan hati orang lain ataupun menimbulkan perasaan tidak senang pada kita. Jadi kalaulah kita faham dengan hadis yang kita baca tadi ni, kita tak boleh menjawab dengan baik, maka kita diam je. Itu cara yang paling baik. Apa-apa saja perkara, okey, kita fikir sebelum bercakap. Contoh, kita bercakap dengan mak ayah kita. Ada perkara yang kita tak setuju. Kadang-kadang ada dengan mak ayah kita. Mak kata, kau kena pergi belajar kat situ. Mak tahu, sekolah tu sekolah yang terbaik. Walaupun sebenarnya kita tahu sekolah tu biasa-biasa je. Tapi apa kita jawab? Kalau kita tak boleh jawab dengan perkataan yang baik seperti ini, ya mak, baik mak. Haris akan jadi anak yang soleh. Akan dengar cakap mak. Begini, ataupun diam. Mak kata apa-apa? Ya mak. Baik. Ini sahaja sudah mencukupi kerana kita telah mengikut apa yang Nabi SAW sebut. Kerana apa? Tak guna kita bertelingkah ataupun bergaduh atas perkara-perkara yang kecil. Rugilah. Benda-benda, banyak isu-isu kecil sehingga boleh membawa kepada penceraian. Ada perkara-perkara yang sikit, yang kecil-kecil macam ni yang orang Kelantan kata semeh, remeh. Kita buat biasa kan? Diam saja. Wallahu'alam. Diam dan cakap yang baik. Itu saja pesanan saya. Kita terus kepada soalan yang kedua.
Assalamualaikum Ustaz, saya Siti bin Guntur daripada Bopo Sabah ingin mengumumkan satu soalan, iaitu saya telah berbuat baik dengan jiran, tetapi malangnya masih jiran saya itu tidak menegur saya. Jadi apa pandangan Ustaz tentang soalan itu? Terima kasih. Okey, baik. Bila kita sebut pasal jiran ni, memang kita ada hak setiap. Jiran ni apa definisi jiran ni? Macam mana jiran ni dalam Islam? Jiran bermaksud 40 buah rumah, belah kanan, belah kiri, belah depan dan belah belakang. Kalaulah kita duduk dalam rumah flat, macam mana pula jiran? Jiran kita 40 buah rumah ke bawah. Ataupun kalau kita duduk tingkat bawah sekali, 40 buah rumah ke atas. Baik, itu definisi jiran kita. Dan hak jiran, Islam kepada Islam, orang bukan Islam kepada Islam, ada perbezaan dia. Perbezaan dia kita akan jawab dalam soalan ni. Jadi, baik, dia mungkin ada masalah dengan jiran dia. Jadi, dia cuba untuk baikkan keadaan, tetapi jiran dia tak nak teruskan kebaikan tu. Apa patut dia buat? Okey, baik. Yang pertama sekali, apa sekalipun ujian yang Allah timpakan kepada kita, berat mana pun ujian yang Allah timpakan kepada kita, mesti kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa bersama dengan orang sabar. Jadi kita teruskan kebaikan. Sebab apa? Amalan-amalan yang bersungguh yang kita lakukan adalah amalan yang dicintai Allah SWT. Jadi bilalah kita cuba memperbaiki hubungan ni, sebenarnya ini adalah satu perkara yang baik, tuan-tuan. Ada orang tak kisah langsung pasal jiran dia, lantak kau lah. Apa nak jadi terbakar pun aku takkan call bomba. Tak boleh macam tu. Kita mesti jaga hak kita, hak jiran kita. Dan kalaulah kita cuba perbaiki, dia tak mau terima, macam mana kita nak buat? Jadi apa yang perlu kita buat? Sentiasa mengambil berat. Contoh kita bagi tahu jiran kita, rumah ni ada sedikit permasalahan ni kat depan. Kita sentiasa hantar gambar, bagi tahu dia, kita ambil berat, kita tunjukkan komitmen kita. Kerana hati orang ni kalau kita sentiasa mencuba, pasti satu hari dia akan menerima kita lah. Apa yang nak dibalahkan sangat lama-lama ni, apa yang nak dibalahkan terlalu lama, tidak perlu. Kita bersahabat, kita menjaga seperti hadis yang kita cakap tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kita kalau kita tak sayang saudara kita seperti mana kita sayang diri kita sendiri. Walaupun dia bukan orang Islam, tetapi kalau kita tak sayang, kita tak ambil cakna pada dia, kita pun dah jadi seorang Muslim yang tidak sempurna iman kita. Kita ni kalau boleh nak cuba yang terbaik lah, jadi orang yang paling sempurna iman kita kepada Allah SWT. Tak begitu? Kalau kita tak boleh tahan sekalipun, kita berdiam diri dan senyum apabila berjumpa dengan mereka. Jangan timbulkan suasana-suasana yang negatif, suasana-suasana yang boleh menyebabkan perbalahan ataupun perkara-perkara yang lain. Wallahu'alam, amalkan perkara ini, insya-Allah hidup anda, jiran anda akan lebih baik dan suasana akan lebih harmoni. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya Encik Abdul Rahim Biboji, berasal daripada Puncak Jalil. So, saya nak tanya Ustaz berkenaan dengan apakah amalan komunikasi terbaik menurut umat Islam untuk kita komunikasi bersama-sama orang yang ramai. Apakah amalan komunikasi terbaik menurut Islam? Bila kita sebut komunikasi, sudah semestinya komunikasi ini bersekitaran dengan kita. Kita mesti bercakap satu hari. Tipulah kalau seorang itu tidak bercakap satu hari. Mesti ada satu, dua perkataan, bahkan beberapa perkataan lah. Mesti akan ada. Bahkan orang bisu sendiri pun ada bahasa isyarat yang dilontarkan. Baik, jadi Al-Quran memberi penekanan kepada isu ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. Perkara yang paling penting yang kita kena jaga dalam hidup kita ni adalah lidah kita, percakapan kita. Ini Al-Quran bagi tahu. Kenapa? Ayat Quran ini menerangkan tentang seseorang itu, dia kadang-kadang menyampaikan berita ataupun bercakap tentang sesuatu perkara, dia sangka perkara itu kecil. Seperti mana kita mengatakan, dia amatnya orang Islam. Orang Islam memang, kita orang Islam kadang-kadang memang ada kotor-kotor sikit dia sebut-sebut benda macam ni kalau orang tanya tentang Islam kepada dia. Jadi ini adalah satu perkara yang mungkin pada kita kecil. Ayat Quran ni beritahu, ma laisa lakum bi'ilm. Dia tidak tahu pun dalam apa yang diucapkan tu berat ke, ringan ke, biasa ke, dia tak tahu. Dia rasa macam cakap je lah. Inilah perkara yang paling bahaya. Sebab kita tak tahu apa yang kita ucapkan, kita sampaikan kepada orang. Bila orang lain terima benda tu, orang lain boleh efek dengan perkataan kita ni, menyebabkan kadang-kadang dia berubah pandangan dia terhadap Islam, berubah pandangan dia terhadap seseorang individu. Ini bahaya.
bahaya kawan-kawan. Abang-abang, kakak semua bahaya. Kita jangan buat perkara-perkara sebegini. Apa yang perlu kita lakukan? Bercakap bila kita ada ilmu mengenainya dan bercakap bila perlu. Memang boleh bergurau. Kita tak diharamkan untuk bergurau, tidak. Tetapi biar berpada, biar ada adab-adab dia. Amalkan seperti begini dan insya-Allah Allah akan mudahkan lisan kita, Allah akan jaga hidup kita, Allah sayang kita tuan-tuan. Bila Allah sayang kita, semua benda kita buat mesti okey, tak ada masalah. Dan perkara yang perlu kita jaga dalam perkataan ini adalah, dalam topik ini, maafkan saya, adalah lidah kita. Jaga baik-baik. InsyaAllah hidup kita akan lebih terang dan lebih diberkati Allah SWT. Wallahu alam. Kita teruskan dengan segmen seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Riz Ismail dalam Cik Cik Ustaz lagi. Personal saya punya segmen, tak lain dan tak bukan, saya bawa kawan baik saya jugalah. Kenal lama dah daripada mula-mula masuk industri seni sampailah ke hari ini. Orang mesti kenal dia, Syifa Melvin. Assalamualaikum. Terima kasih datang. Thank you jemput. Okey, baik. Syifa, sekarang tengah buat apa? Kata ada juta-juta punya projek. Allah. Okey, sekarang ni Syifa 100% fokus kepada perniagaan keluarga dan adalah buat shooting sikit-sikit macam je lah. Macam ni sekarang. Macam ni lah. Okey. Dia nama apa dah produk tu? The Melvin? Kekasih by The Melvins. Kekasih by The Melvin. InsyaAllah nanti boleh ambil lah. Boleh beli. Baik, kita ke topik kita pada hari ini, iaitu komunikasi dalam Islam. Baiklah. Tak dapat lari seorang insan itu untuk berkomunikasi kan. Syifa pun berkomunikasi dengan semua orang, peminat, keluarga, boyfriend kalau ada. Saya juga sama, berkomunikasi dengan semua orang, dengan orang kat masjid, orang kat luar ni, peminat dan sebagainya lah. Baik, itu cara ataupun perkara yang perlu ada pada seseorang untuk komunikasi. Syifa sendiri, pandangan Syifa macam apakah maksud komunikasi Islam? Bagi Syifa, maksud dia adalah macam Ustaz cakap tadi lah, kita berinteraksi dengan orang-orang luar, dengan peminat, dengan keluarga, kawan-kawan semua. Tapi dalam, orang kata dalam batas ataupun dalam limit yang ditetapkan dalam Islam. Maksudnya kita tak boleh nak lebih. Tak boleh nak lebih daripada, orang kata, tak boleh lebih daripada, orang kata, kena ada dalam lingkungan perbualan yang baik, percakapan yang baik lah kan. Betul. Berdebar ke? Berdebar. Okey. Nampak ke? Nampak sikit-sikit lah. Okey, tak ada masalah. Baiklah, tadi kita dah bersembang sikit apa pandangan Syifa Melvin tentang komunikasi dalam Islam. Bila kita bertutur, kita bercakap kan, Syifa pun mestilah nak dengar yang baik ataupun yang sopan cara penyampaiannya. Begitulah juga dengan orang yang keliling kita. Tapi yang paling utama adalah dengan siapa Syifa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berdoa, kadang-kadang orang terlepas pandang perkara ni tau. Dia macam ni bertutur juga ataupun berkomunikasi juga, communication kita dengan Allah. Bila kita doa, kita baca ya Allah. Kita baca macam inilah contoh Ni ada dua situasi nak berlakon ni. Okay. Yang pertama, ya Allah, tolonglah aku. Aku ni nak kaya sangat ni. Cepat bagi rezeki kat aku. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, berilah rezeki yang murah pada aku. Bagilah isteri yang cantik, yang kaya, ada kekasih ke apa ke. Begitulah. Jadi berbeza yang pertama dan yang kedua. Maksudnya adab lah. Adab. Orang kata suara, memainkan peranan. Intonasi ni, penting tak penting intonasi ni disebut dalam Al-Quran. Allah bagi tahu, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Kalau orang pun suka disapa dengan perkataan-perkataan yang lembut. Macam contoh, hari nak minta sedekah dekat Syifa. Syifa, main duit sikit Syifa, cepat. Aku tak bagi. Tak bagi Dik, Assalamualaikum Syifa, cantik Syifa hari ni. Boleh tak nak RM500? Syifa bagi ke tak? Kita boleh pertimbangkan. Yalah, tak sampai 500 tu kan, tapi bagilah. Begitu juga. Lembutlah cara cakap tu. Orang yang minta sedekah pun, kita pun memilih untuk memberi kalau cara dia baik kan. Nak kalau buat muka kesian lagi kan. Begitulah kita dengan Allah. Komunikasi kena sedih lah. Kena sentiasa dalam keadaan kita ni hina sehari-hari kan. Kalau kita list down, berapa banyak dosa yang kita buat. Jadi kalau kita tak baik ucapan kita kepada Allah SWT, sudah semestinya dengan manusia-manusia yang ada depan kita, suami kita, keluarga kita, kita pun tak nak cakap dengan baik. 5 kali kita praktis sehari kan, berkomunikasi dengan Allah SWT. Quran pun kita baca dengan
begitu orang kata tak adalah, mungkin ada setengah-setengah negara baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi Malaysia ni banyaknya Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada alunan dia supaya tenang orang yang mendengar. Kalau ada imam-imam yang baca keras-keras macam tu, esok tak adalah orang semayang kat masjid tu kan. Keras sangat baca. Ada setengah-setengah negara yang membuat begitu. Tapi tak apa. Yang penting kita faham komunikasi dalam Islam ni penting. Okey, Syifa sendiri, kalaulah dapat ataupun berdepan dengan orang yang tak reti bahasa ataupun tak reti nak bercakap dengan orang, macam mana Syifa buat? Tak reti nak bercakap elok lah maksudnya. Syifa akan balas balik dengan macam mana cara Syifa. Syifa tak akan balas balik dengan kekerasan. Sebab kalau kita buat balik macam mana dia buat, kita tak akan nampak benda tu. Maksudnya dia tak akan timbul kesedaran. So bila dia cakap orang kita kena balas balik dengan cara kita sendiri. Which is cara yang orang kata dalam masa yang sama kita mengajar dia untuk bercakap dengan elok. Syifa tak akan balas balik lah. Ataupun Syifa akan berdiam diri, itu saja. Okey, bagus Syifa ni sebenarnya. Untunglah siapa yang ada dengan dia tu sekarang tu. Baik, seterusnya Syifa. Yalah, berdiam diri ni adalah satu cara Nabi SAW juga. Nabi kata kalau tak boleh bercakap yang baik, diamlah. Kalau tengah marah kan. Tengah marah. Dan orang yang tengah marah ni antara yang Nabi suggest ataupun Nabi suruh kita buat, ambil semayang. Kalau tengah berdiri, duduk dulu. Kalau tengah duduk, tak boleh juga dia, suruh dia baring. Tapi tak adalah orang tengah-tengah marah, baring kan. Tak ada macam tu. Baring tidur tu. Cumanya kita usahakan supaya dia tenang sedikit sebanyak. Okey, itu antaranya lah. Bila sebut komunikasi juga, kadang-kadang komunikasi secara penulisan ni. Orang yang Syifa Melvin ni banyak peminat dia. Ada berapa follower dah sekarang? 500,000 kan? 500. 500,000 banyak lah tu. Setengah juta orang Malaysia kenal dia. Okey, mesti banyak juga cyber troopers ataupun orang kata makcik-makcik bawang maya. Makcik-makcik bawang online ni. Bila tulis apa yang Syifa buat dan apa yang Syifa nak kongsikan kepada mereka-mereka yang ada komen-komen sebegini di laman sosial mereka. Okey, apa yang Syifa selalu buat, Syifa selalunya bila dapat komen macam tu, kita akan nampak dulu kat skrin handphone kan. Kita baca dulu. Kita rasa macam kalau aku biar komen ni, benda ni akan merebak. Maksudnya itu adalah virus tau. Kalau Syifa rasa Syifa nak biar, Syifa biar. Kalau benda tu terlalu, orang kata terlampau, cakap pasal fizikal, cakap pasal keluarga, benda-benda yang orang kata memang totally negatif, Syifa akan delete. Syifa akan delete supaya kita punya followers lain tu tak nampak benda tu. Kalau nampak tu dia akan, orang kata virus lah, dia akan merebak benda tu. So dia membuatkan kita jadi orang lagi suka nak usik-usik kita. Delete ataupun block orang tu, ataupun kita jangan reply. Kalau kita reply, orang kata itulah attention dia orang nak sebenarnya. Jangan dilayan lah orang yang tak setaraf dengan kita akan pemikiran dia tu kan. Betul. Okey. Satu lagi, yang ni saya betul-betul nak tahu jawapan daripada Syifa Melvin. Bukanlah mengenai hidup personal dia, tidak. Tapi dia ada buat bisnes yang orang kata sekarang katanya stokis dah sampai berapa ribu orang? 2,000. Dalam tempoh berapa lama tu? 8 bulan. 8 bulan dapat 2,000 orang tu orang kata sukses lah. Alhamdulillah. Tapi nak tahu macam mana meyakinkan dan berkomunikasi dengan orang kata apa? Stokis-stokis yang ada. Tim kita lah. Untuk terus maju jaya dan terus jual produk kita. Macam mana buat? Okey, macam kita orang sendiri, brand kita orang sendiri, kita ada 4 orang kepala, which is adik-beradik sendiri 4 tu. Apa yang kita orang buat adalah kita menjalankan bisnes ni bersama dengan tim, dengan agent stokis. Apa yang kita orang buat adalah kita orang communicate lah. Hari-hari, macam sebulan mesti kita ada 2-3 gathering bersama dengan tim sebab kita nak jaga diorang. Benda-benda tu yang membuatkan diorang suka sebenarnya. Kita rasa lebih dekat dengan diorang, kita motivate diorang, kita bagi reward dekat diorang. Sebab kita tahu manusia ni dia suka, orang kata, bila dia dah dapat orang kata dapat kemewahan daripada kita. So dia rasa macam dia suka bila dia rasa dihargai. Manusia ni kena macam tu, dapat perhatian. Dapat perhatian, dapat perhatian daripada kita, dia orang rasa macam dia orang suka dihargai dan dia orang akan buat dengan lebih. Sebab bukannya dia orang jual barang kita, dia orang tak dapat apa. Dia orang dapat nak ikutkan dia orang lagi kaya daripada kita orang. Kalau yang buat betul-betul tu. Okey, kalau macam tu ada tak? Ada sale 1 juta. Ada tak ruang untuk saya juga berniaga? Boleh, tak ada masalah. Jarang lelaki jual lipstick tu. Jarang. Okey, tak apalah. Yang penting rezeki yang halal kan. Bagus. Sebenarnya kita pun suka dan kita Islam sendiri encourage orang kita berniaga dan sebagainya kan. Macam tu juga Syifa sejak berniaga ni nampak lebih orang kata berdedikasi. Tiap-tiap kali post mesti post
pasal kekasih dia. Bukan kekasih dia, nama produk dia tu kekasih. Tricky tau nama tu sebenarnya. So, saya pun antara orang-orang yang mempromosikan juga pada awalnya. Betul kan? Kakak dia mesej. Tolong buat ni satu video. Tapi tagline dia sangat orang kata tanda soal kan. Kekasih seorang cukup ke? Macam tu. Kekasih seorang cukup ke? Duk fikir apa benda sebenarnya nak promo apa ni? Last sekali baru kita tahu nama produk tu sendiri kekasih. Jadi tetapi ada juga cerita tentang kekasih sifat Melvin tapi itu cerita lain lah, cerita lain. Ini produk yang kita nak ceritakan. Okey. Baik, komunikasi penting dalam bisnes supaya kita pun macam sifat kata orang suka dihargai ya, bukan saja orang-orang yang menjual barang-barang kita ataupun slipstick kita dan sebagainya. Orang-orang keluarga kita kan, mak ayah kita suka kalau mereka dihargai. Anak-anak bila anak dah besar ni, sekarang duduk sendiri kan. Cuba duduk sendiri. Jadi macam mana maintain hubungan dengan ibu, berkomunikasi berapa kali seminggu ataupun dengan ayah, kalau boleh nak kongsikan? Kalau nak cakap pasal communication keluarga, kita orang memang rapat. Memang daripada kecil sampai besar, memang bila dah besar ni kita buat macam besar, kita akan mesej dalam grup WhatsApp hari-hari. Hari-hari, setiap masa. Lepas tu akan video call, bila video call mak tu video call ayah sekali sebab ayah tak pakai handphone, tak ada kamera. Ada kamera. Baik. So kita akan orang kata communicate lah dengan family, dengan mak ayah semua sebab kita orang adik-beradik pun duduk dekat-dekat. Dekat-dekat. Dekat 5 minit, 10 minit macam tu je. Okey, jadi tak ada masalah lah kalau nak berjumpa ataupun sebagainya kan. Okey, Ustaz. Silakan. Saya nak tanya, bila kita contoh kan dalam pergaduhan dan sesuatu hubungan lah, kita marah. Kita marah, kita diam. Kita mengambil langkah untuk berdiam diri. Tapi dalam masa kita berdiam diri tu, orang yang kita marah tu provoke balik kita. Maksudnya macam cari hal lagi, cari hal lagi. Apa yang patut kita buat sebenarnya? Kalau kita balas, kita marah lagi. Okey. Yang pertamanya baguslah kalau diam tu. Itu adalah cara Nabi Muhammad SAW. Kalau nak bagi dia terasa sikit lagi, nanti saya forward kat sifat hadis tu yang menulis sesiapa yang tak boleh nak bercakap ataupun sesiapa yang kalau dia bercakap keluar perkataan yang buruk, lebih baik dia diam. Dan itulah tanda dia beriman pada Allah SWT. Forward kat dia mesej tu supaya dia faham kenapa kita mendiamkan diri. Dan mendiamkan diri ni juga antaranya bukan bermaksud kita kalah, tapi kita tidak mahu terlibat dan kita tak mahu orang kata kita ni tak cerdik bila bercakap. Biasa orang beremosi ni dia akan bercakap benda-benda yang marah dia akan keluar lah. Kadang-kadang kau ni bodoh lah kan, ataupun perkataan-perkataan yang lain kan. Elok-elok kita tak pernah cakap, tiba-tiba keluar. Lagi mengeruhkan lagi keadaan lah sebenarnya. Sebab itulah bagusnya bila kita diam. Jadi kalaulah dia provoke lagi, forward je banyak-banyak lagi. Ataupun cakap kat dia voice note ataupun tulis daripada kita teruskan, ataupun bagi saya masa 5 minit untuk tenangkan diri, untuk tenangkan diri, ataupun bagi nak sedap lagi, awak pergilah ambil sembahyang dulu, solat sekejap. Kan. Mungkin lepas awak solat ni akan lebih tenang. Dan sebab kadang-kadang komunikasi melalui WhatsApp, mana-mana media sosial ni, kita bukan intention kita nak bercakap dengan begitu, tapi dia mungkin dalam keadaan yang membacanya macam marah. Kau marah aku. Lepas tu dia tulis, kau dia tulis macam-macam kan. Jadi untuk elakkan perkara ni, take a break sekejap. Bukan break the hubungan, bukan break the relationship, tapi rehat 5 minit kan. Letak tepi, pening ada ni kan. Ataupun ambil air minum dulu, baca bismillah dulu dan ambil balik. Kalau lebih banyak bukan dari saya saja, orang lain yang ada sebelum ni semua kata kalau tak boleh untuk kalau rasa ada lagi kesusahan ataupun kesalahfahaman bila texting tu, call terus kat Assalamualaikum. Awak okey ke? Tak, benda yang saya mesej tadi bukan macam tu maksud saya. Jangan salah faham, jangan cepat melenting. Kalau awak terasa, saya minta maaf. Lelaki pun kena lower dia punya ego, perempuan pun sama. Sama-sama kita, ni tengah bergaduh ke sekarang? Tak adalah, kita tanya. Betul saja, kacau. Jadi, begitulah. Kena ada give and take dalam, terutamanya komunikasi dalam sosial media. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab banyak antara kita salah faham. Dalam erti kata kita kadang nak nasihat je ataupun nak bagi kata-kata semangat je, tapi dia faham macam kenapa kau cakap macam ni dan sebagainya. So sifat kalau boleh call je, call. Supaya dia tak salah sangka lah. Betul. Kita sendiri pun sebenarnya masalah ni pun terkena kat diri saya juga. Jadi saya pun boleh call, tanya dan bagi tahu perkara yang sebenarnya yang kita nak bagi tahu. Jadi kita dah habis segmen personal saya ni bersama dengan rakan karib saya, rakan baik saya, Syifat Melvin. Terima kasih banyak Syifat kerana hadir pada hari ini. Terima kasih. Jadi kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.